بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 16 bahagian ke-10 daripada bawah. Surat 16 bahagian ke-10 daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Yang ke-10, iradah. Yang ke-10 daripada 20 sifat yang wajib kita mengetahui secara tafsil, secara satu-satu, selepas daripada kita berpegang secara ijmal. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Kita nak kenal Tuhan, kena mengetahui dan berpegang sifat Tuhan. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhingga banyaknya. Setakat mana kau Adam panggil kenal Tuhan, kita mengetahui dan mengaku kutuk, pegang kejap di akidah kita 20 sifat. Selamat kita daripada menyekutukan Allah, yang mana 20 sifat ini merangkumi asma Tuhan yang 99. Jadi yang 10 daripada 20 sifat, iradah. Ini susunan dalam kitab Al-Quran. Kita biasanya iradah ni sifat yang ke-8, sifat yang ke-7 kudrat, sifat yang ke-8 iradah. Kitab kita ni sifat yang ke-7 hayat, sifat yang ke-8 ilmu, sifat yang ke-9 kudrat, sifat yang ke-10 iradah. Ini kaedah susunan. Sebab nombor-nombor sifat ni, ini dipanggil tartibul fikri sahaja. Tartibul fikri maknanya susun untuk kita bilang. Kalau tak susun 1, 2, 3 tak nak bilang ke tak 20. Kena susun lah. Bukan tartibul waqi', bukan susunan dia kena gitu, bukan. Kalau kita dia bilang buku semayang tu tartibul waqi' orang panggil. Tartibul waqi' mana pun, hak ni, lepas ni. Kita ambil semayang, ada tertib di situ kan. Itu tartibul waqi'. Mana benda tu kena susun. Sifat Tuhan ni coding lah. Dia tak ada nombor. Bukan ada sifat yang pertama dulu baru timbul, sifat yang kedua baru timbul, sifat yang ketiga. Dia tak ada coding. Yang pertama je lah coding. Yang lain tu keliang lah lepas daripada yang pertama. Sifat Tuhan coding belaka, tak ada nombor. Cuma buat nombor ni, ini untuk bilang. Cuma ulama susun ni ada dia disusun ni, walaupun sifat Tuhan tak susun tapi dibubuk ni, ada hikmah dia jugalah. Allah ada Allah ni bukan macam kita. Kita ada juga. Allah ada, kita ada. Sama macam mana? Allah ada, tidak ada permulaan, ada yang benar-benar. Ada kita ni macam tak ada, ya. Ada kita ni tunggu kerana Allah yang mengadakan, bukan kerana Allah yang mengadakan. Tengah-tengah ada ni pun ni tak mati ni Allah yang menghidupkan. Ni tengah-tengah ni. Dia ada saat sekarang ni. Sebenarnya Allah buat lagi. Jadi kita ni macam tak ada lah. Hakiki macam tak ada lah. Sama macam nak bumi, macam tak ada. Nak kata tak ada lah ni. Berapa? Quran
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Bila Allah kata dia jadikan, mikir ada. Tiba-tiba tak ada izin. Datang jadi ke tak ada? Khalaqallahu as-samawati wal ard. Allah menjadikan langit dan bumi. Langit bumi ada. Tapi ada tu bukan ada macam ada Allah. Ada yang sebenar-benarnya, ada yang tidak diadakan. Ada yang sebenar-benarnya. Itu sifat yang pertama. Bila ada sebenar-benar tidak diadakan, yang kedua tu biar tutup blok hidang. Bila ada Allah tak ada permulaan, ada susun, dah mula tak ada. Hari tu penyakit ke bakar. Mana susun tak ada hikmah juga. Bukan susun tu kosong, bukan. Kalau kita susunan tu hanya tak sebut bukan sifat tak susun. Terpaksa dia kena susun. Tak susun tak boleh nak bilang. Kita orang sebut mana? 20 pun jangan sekali tu boleh. Tak boleh lah. Tak boleh lah tu. Tapi kalau hak jenis rambut tengah dia tu bisa dia. Ada? Nak dia ni? Dia takkan nak baca. Nak baca, sendiri surah. Hadis surah ada hikmah dia juga. Jadi kita ni, yang ke-8, ayat dia kena sebut. Kalau nak kita ilmu ke, kudrat ke, iradat ke, buat ayat dulu. Lepas sebuah ayat, hilang pula ilmu. Hilang ilmu, nak gambar lagi ni, hilang iradat, tapi tetap. Di sini kudrat baru iradat. Sebab tu, sebab Allah nak mengatakan dengan kudrat, bertepatan sebagaimana iradat tentukan. Iradat tentukan, muafakat dengan ilmu. Ilmu nak tahu, mesti Tuhan hayat. Ini susunan pada ta'akul nak berlaku je. Inilah sifat Tuhan. Qadil lah je. Macam kita nak buat berapa-berapa. Kena racang dulu. Nak racang, kena tahu. Oh boleh racang. Tak tahu nak racang mana. Dan nak tahu, Tuhan hidup ke tak? Tuhan ini hidup. Kalau Tuhan mati, tak tahu tak. Lagi lebih kurang. Ini hak dibilang dan bisa ni. Cuma kudrat dan iradat itu kudrat nombor 9. Iradat jadi nombor 10. Kalau biasa dalam kitab-kitab lain, yang ke-7 kudrat, yang ke-8 iradat. Jadi yang ke-10 iradat. Ertinya erti iradat. Tadi dah sebut lah, iradat. Itu termarbutah. Termarbutah. Termarbutah ni, kalau kita berhenti dia, nak baca dengan se pun boleh, nak baca dengan se pun boleh. Tapi cuma kebanyakan ni baca dengan se lah. Iradat. Qudrah. Baca dengan se lah. Sebab termarbutah hujung dengan syariah. Tariqah. Ini ni, haqiqah. Baca dengan se. Wahdaniyah. Baca dengan se. Solat. Solat. Baca dengan se lah. Termarbutah tu kan. Tapi kita banyak baca mesti lah. Iradat, kudrat, syariat, 3 lah. Tahu? Tarikat, hakikat, solat. Kalau yang rumi, memang dia solat. Dia kali ke, semua buta tu kan? Semua buta, kalau kira ke, mesti ni lah. Solat. Jangan sebut bila. Sini, iradat. Kita biasa gitu lah. Kudrat, iradat, tapi wahdaniyah. Wahdaniyah. Tak ada wahdaniyah. Tak ada. Jadi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Hayat itu hayat. Hayat tau. Wahdaniyah macam ni. Bunyi dengan itu macam ni lah. Kalau kita marbutah. Tapi nak bunyi dengan dia pun tak ada halang. Di sini kita hayat lah. Kudrat, hayat. Ke-10 hayat. Artinya arti hayat. Berkehendak Allah Ta'ala. Berkehendak Allah Ta'ala. Maksudnya ke dalam apa tu faham tak? Berkehendak. Berkehendak ni satu sifat yang Allah berkehendak dengan sifat dia.
Ada sifat ni Allah pun berkehendak. Jadi berkehendak takluk. Sifat berkehendak. Setiap kali nanti start daripada Al-Misbahul Munir dulu kita. Apa yang pertujuan dalam kitab baru. Kitab lama tak jemur kita. Dia jemur dengan berkuasa, berkehendak. Dia jemur. Sekali ni berkata-kata kalam. Dia semua tu takluk belakang tu. Apa-apa? Takluk ni tugas. Orang ni cakap fungsi. Fungsi. Apabila ada kudrat, Tuhan berkuasa mengada. Bila ada sifat iradah, Tuhan menentukan. Tuhan berkehendak dengan menentukan. Bila ada sifat ilmu, Tuhan mengetahui segala-gala. Takluk dia ni. Bila Tuhan bersifat kalam, Tuhan boleh berkata-kata. Kata-kata itu dipanggil fungsi takluk sifat. Macam kita. Bab kudrat. Reng dengan roh tu kan. Bila ada reng, roh kita buat kerja. Reng tu sifat. Kalau kita roh tu kerjaan kita. Pekerjaan sifat apa ni. Bila ada reng, roh. Reng ada, roh sedap, roh apa belakang malas. Reng ada, sifat ada. Tapi tak fungsi sifat. Tak ada peranan pun. Sogor mego, kagok, reng kuat. Tapi tengok orang kita, dia tengok je. Sebab apa dah tolong letak? Tak Allah ke? Tak ada reng ke? Reng dia tak kuat kali dia ni. Jangan akak juga betul. Allah akak sebab ada kan? Gitu. Hari tu kan reng kot tu. Dan semua nak beza antara sifat dengan ta'alluq sifat. Apa kehendak ni? Sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sifat ni lah Allah berkehendak menentukan segala-gala. Berkehendak tu dipanggil ta'alluq bagi sifat berkehendak. Berkehendak sifat. Yang kita buat misal sebelum ni mudah sikitnya, kalam. Sifat kalam dijemur dengan perkata. Bila ada sifat kalam, Tuhan berkata-kata. Bila tak ada sifat kalam, lawan dia isu. Lawan sifat kalam isu. Lawan bagi berkata-kata, tak isu. Diam. Lawan berkata-kata. Kalau sifat kalam tu terjemur dengan berkata-kata, orang yang tidak berkata-kata, misalnya lelaki itu diam. Tak ada sifat kalam. Ada tak sifat berkata-kata tadi? Sifat berkata-kata. Sifat tak berkata-kata. Tak berkata-kata. Takluk sifat kalam. Berkata-kata keluar perkataan. Berkata-kata itu takluk fungsi sifat kalam yang ada di kita. Dia sifat kalam yang ada di kita ni tak ada dalam dia ada sifat kalam. Tapi bila kau boleh berkata-kata budak ni, tahu boleh berkata-kata, kau boleh guna, kau boleh berfungsi. Tapi masalahnya bisu. Dah. Masalahnya tak bisu. Memang lahir dengan sifat kalam. Tapi kalau dia kata, anak kita lahir ada tak sifat berkata-kata? Sifat berkata-kata mana ada berkata-kata apa pun. Kita ambil sifat berkata-kata. Dia panggil sifat berkata. Sifat tu. Kalau lahir anak ni dalam keadaan budak ni dalam keadaan dia ada sifat kalam. Tapi cuma tidak boleh kita pandai anak guna. Ada beza antara sifat dengan ta'alluq. Jadi orang dulu siang ni lah, di Bopa ni, bab sempurna kita dah cakap tu lah. Kita dah cakap, biasa kalau alat. Alat lah, bukan bab sifat alat. Alat. Mana penyelok. Alat tu. Bila ada penyelok, kita boleh menyelok. Menyelok tu fungsi alat. Kita ada pengorek. Bila tu kita boleh mengorek. Pengorek tu barang alat. Mengorek fungsi dia. Tugas dia. Tugas mengorek adalah mengorek. Kan kata? Ke barang tu panggil menyelok. Dia beli menyelok tu, apa? Awak menyelok.
Pergi beli penyelok. Kalau anggap tu penyelok nak menyelok. Ini dia ada ibu. Berdekang. Tapi sini bukan kita alat. Sini kita sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada sifat ni, ada ta'aluk dia. Sifat mani lah. Orang ni ada fungsi dia, ada ta'aluk dia. Ada sifat dia boleh dengar. Kehendak. Lepas berkuasa, pengetahuan, perhidup. Tak ada keadaan sifat ni. Kita bahasa Melayu kita tak apa semua kali. Nah. Arti iradah sifat ni berkehendak Allah Ta'ala. Sifat berkehendak, sifat iradah, iaitu berkehendak iradah ni lah. Sifat kita sifat ni bukan takluk. Sifat mana satu sifat yang sedia adanya pada zatnya zat Allah Ta'ala. Jadi sifat ni ada di zat Allah sedia kala. Sekarang ni sifat iradah ada di zat Allah sedia kala. Zat Allah paling sedia kala. Sifat iradah ada di zat Allah ni bila? Sedia kala. Berarti sifat iradah pun sedia kala juga. Biasa kita Arab iradah sifatun khadimatun qaimatun bizati ta'ala. Ini hak kita Arab itu. Sifatun khadimatun, satu sifat yang sedia kala, yang qadim. Qaimatun bizati ta'ala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita kata jemuh ada juga untuk uji jemuh. Iaitu sifat. Mana sifat yang sedia? Mari macam tu. Sifat tu qadim. Lepas tu adanya pada zatnya zat Allah Ta'ala. Ada di zat Allah. Begitu. Ada masalah ni. Kalau kata sifat iradah ni satu sifat yang sedia adanya pada zatnya zat Allah. Sifat ni sedia kala ada di zat Allah. Bila sifat ni sedia kala ada di zat Allah, berarti sifat ni pun sifat yang qadim. Sebab tu kita yang qadim Allah dan sifat Allah qadim. Selain daripada Allah dan sifat Allah, semuanya baharu. Semua kata ini perkara yang qadim. Apa dia? Zat Allah dengan sifat Allah. Hak qadim ni sahaja yang wajib ada. Hak qadim ni sahaja yang wajib ada. Wajibul wujud dia panggil. Hak wajib ada. Ada pun yang selain daripada Allah, semuanya baharu. Bila baharu, asalnya tak ada. Tak ada, diadakan. Jadi hak pasal ni, tak ada dengan ada tu harusnya. Maka kalau wajib ada, kenapa sebelum tu tak ada? Kan? Kita ni kan? Ada. Sebelum tu kita tak ada. Kalau ada, kita ni wajib ada. Asal tak tiba nak kata ada, sebelum tu tak ada. Jadi, selain daripada Allah, harus ada. Harus tiada. Yang wajib ada, hanya Allah dan sifat Allah. Itu saja yang wajib ada. Yang harus ada, maksud ni semua. Kalau yang harus ada, harus tiada. Nak sebut nak kena 5, kata ada pun akal 5. Nak kata tak ada pun akal 5. Tengah-tengah ada ni pun, bila merasa je, tak ada. Harus je. Bukan ada yang wajib. Ini kepada akal lah. Okay, kepada asal tidak. Diri kita di sini hukum akal. Di sebuah hukum syarak. Apabila iradat menentukan kita akan ada kita wajib lah. Wajib itu kan kata harus. Harus di sebuah hukum akal. Sebab bila Allah menentukan pada azal, kita akan ada, maka ada kita wajib. Sebab kalau Allah menentukan pada azal, kita akan ada. Sama masa kita tak ilmu-ilmu pun, mudah iradat ilmu Allah. Mustahil umpama itu. Jadi ada kita kalau pilih kepada ketentuan iradat, ada kita tak haruslah wajib. Wajib ni dia pilih kepada ketentuan iradat. Kalau tadi kita kata harus dia ada, pilih pada asal dia. Dipanggil harus,
Akli zati dia panggil. Harus akal pasal. Belum kini pada sentuhan iradat. Yang ada hanyalah Allah dan sifat Allah. Yang mana Allah dan sifat Allah qadim, sedia kala ada. Selain daripada Allah dan zat Allah, semuanya baru lagi. Itu sifat yang dengan dia dengan sifat iradat sedia menghendakikan tiap-tiap mungkin dan menentu akan dia akan tiap-tiap mungkin. Ini kepada ta'aluk. Jadi sifat iradat ni sifat yang sedia kala. Yang dengan dia dengan sifat iradat sedia menghendaki. Kenapa? Sedia kala Tuhan menghendaki. Bukan sedia menghendaki sedia. Ada? Atau kita tak? Ada? Tak sedia tak? Sedia menghendaki mana apa? Tuhan menghendaki sedia kala. Mana Tuhan menentu ni bila? Sedia kala Tuhan menentu. Ini dipanggil ta'aluk sendiri qadim bagi iradat. Ta'aluk fungsi tu tak? Sendiri meluluskan, maknanya menentukan. Bila Tuhan menentukan? Sifat iradat Tuhan qadim. Sifat iradat ada di Allah qadim. Bila sifat iradat berfungsi? Bila sifat iradat menentukan? Qadim lah juga. Bukan kata sifat iradat qadim. Lama baru seorang. Marilah di Tuhannya kuasa nak menentukan. Mana? Yelah Tuhan. Jadi hanya Allah. Lama mana Allah ada? Tanya lama mana? Sebab Allah Ta'ala ada tak ada permulaan. Ada Allah Ta'ala, tak ada makhluk. Timbullah di iradat Tuhan. Buatnya agak cadang-cadang buat makhluk kalau pulak. Mana apa je? Tuhan menentukan mengenai makhluk ada ni baru tak koding. Di mana pula sifat ilmu Allah? Sebab iradat menentu sebagaimana hak ilmu mengetahui. Jadi kalau iradat itu menentu ke dia, apa lagi iradat menentu ke dia? Dan ilmu Tuhan mana? Ilmu Tuhan tak tahu lagi apa hak sedekah dia. Sebab kita harus setia pada penampakan akal. Nak menentu ni mari daripada mengetahui. Macam itulah. Kita tahu satu-satu perkara itu baik, kita pun merancang. Kita pun susun. Mari mana kita nak susun? Mari daripada mengetahui. Jadi kalau Allah menentu itu clear, mana Allah tahu pun clear. Kalau Allah tahu clear, sebelum tu Allah jadi mustahil sama sekali. Jadi Allah mengetahui sedia kala. Sifat ilmu Allah, sifat ilmu tu qadim. Sifat ilmu ada di zat Allah qadim. Allah yang bersifat ilmu mengetahui, itu tak ada ilmu. Bila ilmu mengetahui qadim, sendiri qadim bagi ilmu. Ilmu mengetahui sedia kala. Allah merancang, kita merancang. Kita merancang, kita ada ikhtiar usaha. Yalah, Allah menentu sedia kala. Allah menentu sedia kala. Allah susun sedia kala. Tinggal kita susun, baru. Tapi kita susun tu, bukan sebagaimana yang Allah telah susun. Bagaimana yang Allah telah susun? Bukan kata terlepas Allah susun fashion lain. Kita pergi pilih susun fashion lain. Tuhan tidak tentukan. Tapi Tuhan menghalukkan susunan kita. Bagus. Mususun tak ikut aku susun ni. Ada pula orang terlepas di susunan Tuhan. Tak ada. Ada Zahir. Zahir kita susun rahsia anak awak agama. Tapi susunan Allah yang menentukan segala-gala perkara. Itu Zahir lah. Kita menyusun. Allah menyusun. Allah menyusun sedia kala. Kita menyusun baru. Kalau dia susun pun ikat dengan susunan Allah pada asal. Apa perlu Allah mengalahkan susunan dia sendiri? Soalan kata berazab. Rasa dia kok kau tanya kan? Saya boleh tanya lah. Sebab tu dia ada usaha kita usaha kepada kita.
Salahkan kita kepada kita. Kita rancang. Kita tidak merubah satu-satu ke kaum malaikat. Kaum itu sendiri yang merubah. Masalah pada kaum lah. Pasalnya daripada baik taat. Sahabat berbagai-bagai nikmat. Tiba-tiba kaum tu tak ikut kepada hukum Allah. Tuhan tarik balik. Berubah tu sebab apa? Kaum tu sendiri yang berubah. Kenapa lah kita kaum? Sebab kaum tu berubah kepada perkara jahat. Nak letak di kaum. Tak baik kalau tak Tuhan. Sebab ayat tu lah. Sebab ayat tidak mengubah kaum. Mereka kaum tu sendiri. Ini kena faham molek ni. Ada pun temu Mu'tazilah faham. Dia kata mana ni dia kata macam mana orang yang ada itu. Benda yang kita balik pada asal ayat tu diturunkan. Asal orang yang beriman, kaum yang beriman, kaum yang taat. Macam ummah-ummah terdahulu kan. Asal-asalnya beriman taat lah. Bila Rasul wafat lama-lama berubah. Siapa yang berubah? Kaum sendiri. Apa kata kaum? Dah buat benda tak baik, kaum tu lah. Tak salah kepada susunan Allah. Itu asal ayat itu diturunkan. Lalu kita pergi pada umum maksud ayat itu pula. Boleh. Kaum itu daripada tak baik. Dia berubah. Jadi tak. Sebab asbab tu ayat. Dengan ibarat ayat. So ibarat ayat bukankah hanya asbab tu ayat saja. Umumlah. Jadi macam mana pula orang kaum yang asalnya tidak beriman, tak baik, kemudian jadi beriman. Ataupun kaum yang beriman dah, tapi kurang baik agama dia. Jadi bertambah baik. Berubah juga. Itu tanda kepada kita juga. Sebab tu, ikhtiar usaha. Ada salah waktu pun. Ikhtiar usaha. Ini ada tanda kepada manusia. Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Tanda kepada manusia lah. Sebab tu, ikhtiar usaha. Itulah. Jadi Allah mengetahui sedia kala, Allah menentu sedia kala. Iradat tak ada terjadi hadis. Menentukan, menghendaki hak baru tak ada. Walaupun ada pandangan yang mengatakan bahawa ada terjadi hadis. Ada Tuhan menghendaki kita baharu. Mana? Tuhan menghendaki pada sedia kala, tak tahu. Sampai masa berlaku tu, Allah menghendaki pula sekali lagi. Allah menghendaki pula pada masa nak buat. Ada iradat menentukan, tidak buat lagi. Ada pandangan sebab itu bukan pandangan utama. Jangan kita sebut. Pandangan utamanya, tak ada terjadi hadis bagi iradat. Mana pun, tak ada ketentuan baharu. Tak ada Tuhan menghendaki hak dia. Ada. Tuhan menghendaki sedia kala. Tuhan menentukan sedia kala. Tuhan menyusun sedia kala. Sendiri kodim. Yang kita panggil ketentuan azali. Kita panggil kan? Ketentuan azali. Tak lalu iradat tu lah. Sifat iradat memang azali. Sifat iradat azali. Allah azali. Allah kodim. Sifat iradat kodim azali. Allah iradat menentukan. Ini macam ketentuan. Ketentuan apa? Azali. Tak ada ketentuan yang baru. Asal mana kata tadi ada ketentuan baru ni bukan ketentuan tambahan, bukan. Allah menentukan pada azal. Berdiam-diam sampai masa nak berlaku, Allah tentu pula nak berlaku tu kudrat buat. Jadi pendapat amul azal lah. Ada orang kata seumpama tu. Pertama adalah tidak ada terjadi hadis bagi iradat. Hanya terjadi qadim. Iradat menentukan sedia kala. Iradat menghendaki sedia kala. Iradat menentukan sedia kala. Iradat menyusun, menetap sedia kala. Ini kita buat iradat. Allah mengetahui bahawa berbetulan dengan ilmu kita lain pula. Yang mana Allah mengetahui, yang mana Allah menghendaki, Allah menentu, Allah menetap, Allah menyusun sedia kala. Lepas tu bertepatan dengan Allah mengetahui. Walaupun kita Allah mengetahui. Tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala tentukan, mesti Allah Ta'ala tahu.
Sebab kalau Allah menentukan dalam keadaan tidak tahu, akan apa tu? Teraba-raba. Menentu dalam keadaan teraba-raba. Menentu dalam keadaan nyanyuk, kita kata. Menentu dalam keadaan tak mesti apa satu. Bukan Tuhan macam tu. Jadi apa yang Tuhan tentukan, Tuhan mengetahui. Baru lagi pada Tuhan mengetahui. Hak Tuhan mengetahui, tidak semestinya Tuhan tentukan. Tuhan mengetahui, tidak semestinya Tuhan tentukan. Hak Tuhan tentukan, mesti Tuhan mengetahui. Sebab apa? Sebab Tuhan menentukan yang harus. Mengetahui hak harus Tuhan tahu, hak wajib Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu. Menentu hak harus dia. Mana harus kita ni? Hak tentu kita ada, kita tak ada, hak tentu segala-gala kehat kita. Hak wajib Tuhan tentukan. Ya? Zat Allah qadir. Allah Taala tentukan Allah qadir. Tak ada kaitan. Hak mustahil. Anak Allah ada. Isteri Allah ada. Allah tentukan anak ada. Isteri ada. Allah tak tentukan benda mustahil, tak ada kaitan dengan ketentuan. Tapi ilmu hak wajib pun Allah Taala tahu. Allah Taala tahu berkaitan zat Allah sendiri. Allah Taala tahu berkaitan sifat Allah sendiri. Hak wajib Tuhan tahu. Hak mustahil, anak Allah tak ada. Tuhan tahu. Isteri Allah tak ada. Tuhan tahu. Ini mustahil Tuhan tahu. Tuhan tentu tidak? Tuhan tentu tak? Jadi, hak mana Tuhan menentukan, mesti Tuhan tahu. Hak mana Tuhan tahu, tidak semestinya Tuhan tentukan. Sebab tu kita, kalau sebut bab ketentuan, bab mengetahui dah sebut pun tak bedah. Sebab apa? Sebab apa yang Tuhan tentukan, pasti Tuhan tahu. Tapi dah takkan nyatakan. Cuma kita jangan cepat-cepat. Menentu maknanya Tuhan mengetahui. Yang aku nak kata. Dia lagi tak lain. Tuhan menentu dengan makna Tuhan mengetahui. Menentu, mengetahui. Menentu iradat, mengetahui ilmu. Ta'aluk lain-lain bagi sifat lain-lain. Sebab kata menentu lah. Sebab kata menentu. Hak mengetahui sebab ilmu pula. Tapi apa yang Tuhan tentukan, Tuhan mengetahui. Tapi kadang-kadang orang lari daripada menentu kepada mengetahui ni, dia tarik ke lain. Contoh pahaman Mu'tazilah. Contoh pahaman yang terpetuk. Perkara jahat, Allah hanya mengetahui. Allah tidak menetapkan. Allah tidak menyusun. Allah hanya mengetahui perkara jahat ni akan berlaku. Orang ni akan kufur, Allah mengetahui. Orang ni akan buat maksiat, Allah mengetahui. Pada azal lagi Allah mengetahui. Tapi Allah menentukan, Allah tidak menetapkan. Perkara jahat ni, manusia memilih sendiri. Langsung tidak ada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui. Sama juga dengan Qadariyah. Yang mengatakan bahawa Allah tidak menentukan hak baik, Allah Ta'ala tidak tentukan hak jahat, Allah Ta'ala tidak tentukan. Allah hanya mengetahui. Ini Qadariyah. Satu puak lagi ni, Allah tidak menentukan. Serta Allah tak tahu pun apa yang akan berlaku waktu api itu. Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan langit bumi, Allah jadikan manusia. Apa yang berlaku selepas jadikan tu Allah pun tak tahu. Tengok-tengok, boleh. Besar molek. Pandai mak ayah dia jaga. Segolek anak dia. Allah tak tahu tak? Allah tak tahu. Sebab Allah tidak menentukan dan Allah tidak mengetahui. Ini kafir tu ni. Kita tu rumah nak ke mana? Allah pun tak tahu. Kita buat belum. Allah tak tahu lihat. Itu memang kafir sesat sungguh lah. Tapi ada Qadariyah pula, Allah tidak menentukan, tapi Allah mengetahui apa yang akan berlaku. Itu bukan Islam wal Jamaah. Maksud kita, Allah menentu. Kenapa? Allah bersifat iradat menentukan. Allah bersifat iradat menetapkan. Allah bersifat iradat menyusun segala-gala perkara. Ini mati sini. Apa yang kau tetap bertepatan dengan apa yang Tuhan tahu. Apa kepada Tuhan tahu. Apabila perkara, semua perkara Tuhan tetapkan, mana apa ni? Kita ni terikat. Kita terikat lah sebab Allah tetapkan.
Mana pun kita akan ini berlaku sebagaimana Allah telah tetapkan. Mana seolah-olahnya kita ni dipaksa. Seolah-olah hakikatnya gitu lah. Kenapa? Dan Allah tetapkan. Masa Allah tetapkan? Allah tetapkan satu perkara. Kalau misal perkara ni, Allah kalau tetapkan ni, setiap saat berlaku di kita semua, Tuhan tetap pada azal. Dan ada bila perkara-perkara tau. Allah tetapkan. Mana tahun ni, kita akan bagi tugas. Kalau tetapkan tahun ni, kita akan bagi tugas. Mana pun, kita akan berlaku bagi tugas ya. Boleh berlaku tak kita lain? Mustahil berlaku tak kita lain. Mustahil. So, Allah telah tetapkan. Masa ni kita akan bersurat. Oh, tak ada. Kita apa? Itu bagi Tuhan menetapkan. Bagi Tuhan menentukan. Kalau Tuhan menentukan, Tuhan menetapkan. Malam ni kita boleh ada surat. Boleh ada surat. Masa kita boleh kita lain. Selucuklah Tuhannya dengan kita. So, apa benda tu? Selucuk Tuhan dengan kita. Ini apa ni ketentuan. Oh, kalau gitu kok kita ni macam robot yang diprogramkan. Ada soalan orang di main akal korek-korek. Oh, kalau gitu kita macam robot diprogramkan. Oh, hakiki dia. Itu hakiki dia. Tapi yang lupa kita ada pilihan. Ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha tu pun lebih letak di kita ni. Hakiki kita. Kalau gitu kok. Sosok gapa-gapa. Sosok gapa-gapa. Memang kita buat gapa-gapa. Dan kalau kita tak ada sosok gapa-gapa. Sekarang buat gapa? Buat gapa? Orang kata nak buat gapa-gapa gitu. Dia buat gapa-gapa. Dia korek ni. Korek ni masalah. Korek masalah. Tapi kadang-kadang orang korek ni pun kita korek pun boleh ambil pengajaran. Kalau dia pun boleh ambil pengajaran. Kalau dia tak syarat larang bahkan. Orang yang bila Nabi larang, tak korek. Tapi ada orang korek, ada orang tanya, kita boleh faham tau. Kita boleh faham. Dan sekarang ni, kalau dah kita ni tak ada suatu tak belakang dah, kita terikat. Macam kita ni dipaksa. Majbur kita ni terikat tergagak. Macam rambut dia program kan. Satu nak gapa-gapa. Dia kata, masa satu gapa-gapa ni kita memang buat gapa-gapa. Buat gapa tu, tak ada apa. Duk menapak, duk bergerak, duk berkelip mata, duk bergerak lagi, bangun, lepas tu hidup, lepas tu makan, lepas tu tidur. Tak ada buat gapa-gapa. Tu kan ni. Oh, tuan tetap ada gambar-gambar banyak. Kenapa aku dok apa bodoh? Dia tentang itu dia nak mati. Nak mati ya. Dan kita dah camak ni, kita tak buat, kita dah camak. Kita buat ni. Kita dah camak ni, kita gagah ni. Bukan kita dah camak tak gagah. Sebab tu kalau orang tak ada sifat gagah di tubuh dia, kalau tak ada kata biar dia, tak ada sifat gagah di tubuh dia, kita ni camak dia tu betul. Dia tu. Dia tak ada sifat gagah. Dan kita ada sifat gagah. Boleh dicawak kan. Manapun kita terang ni yang boleh dicawak. Sebab kita tengok terang dicawak ni. Inilah Allah tentukan pada Allah. Sebab masa boleh dicawak ni pula Allah yang buat ni. Bukan yang kita buat ni. Itu perbuatan kudrat Allah pula. Ini ketentuan. Masa lebih kalau ni sebab ketentuan sampai tak ada segala-gala. Saat-saat berlaku di kita ni, semuanya akan tentukan pada azab. Masa lebih fikir lah. Cuma kata kita ada pilihan ni, zahir lah. Zahir kita ada pilihan. Zahir. Kita ada pilihan. Dia petang lagi dah. Keluar ni kita mahu kan. Tersotong gitu. Mana tersotong? Macam orang kena rasik kan jangan sendiri. Orang tu tak ada pilihan. Kan orang kena rasik kan di jalan. Dan pilihan tu, kita ada pilihan. Tak ada kata pilihan kan, orang tak tulan. Lebih kita. Hakikatnya, Masya Allah kan, Nabi kata. Apa yang akan tentukan, tak perlu akan berlaku. Faman lam yasha' lam yakun. Kalau kita tentukan, tidak akan berlaku. Mana kita maksudkan kita terserah.
Kita mari duduk mana-mana kita mari. Itu kan luar. Kalau ada cewek mana pun boleh. Sandor ke. Ada jenis sandor. Ada jenis nusuk. Dia kata jenis nusuk. Ada ke dia? Ada semua dia kata. Tak kenal ke jenis nusuk tu? Tak kenal. Nusuk. Oh ada. Apa nusuk? Mana dia? Ngaji mana? Dah ada mana pun? Bebas. Ada dia becak. Kita pun pilih duduk situ. Itu tentu azal. Hakikatnya terikat lah. Tapi zahirnya, zahir. Ada. Zahir tak ada terikat. Zahir je kita ada pilihan. Ada belah mana? Oh depan tu dah tahan. Depan tu kuat pun. Duduk belakang sikit. Dekat sangat. Sejuk dia kata. Kita duduk belakang sikit. Macam kenapa? Dia tak halu. Zahir je. Tapi sebenar-benarnya, apabila kita pilih satu perkara, itulah ketok azab. Pada pilihan kita, walaupun dinyatakan kita ada pilihan, terikat dengan Allah Ta'ala menentu, memelaki, menetap, dan Allah akan menyusun. Kalau kita pegang Allah yang sebagai roda, menentu, menetap, menyusun, sekalian perkara, sama masa kita sebebas mutlak. Sebebas mutlak. Nak buat orang tentu pun boleh, nak buat orang lain pun boleh. Tak ada Tuhan kalau begitu kok. Mana Tuhan? Kalau kita bebas sebebas-bebasnya, sesuai dengan Allah langsung tidak menetapkan. Boleh tak pernah tanya tau. Tak pernah. Kita buat apa-apa perkara, pekerjaan, buat diri lah orang hukum. Di waktu halangan pun kita tak ada malu kan sebab kita tidak menetapkan. Tapi kalau kita buat satu perkara, kita menetapkan peraturan. Awak buat ni, kena buat begini. Awak kena buat begini. Awak kena buat begini. Kita menetapkan. Jadi dia tak tahu kehendak kita. Kau mana kita? Tapi kalau kita bebas, buat gapo-gapo pun, tak pernah kita. Kita ni. Kalau kita Tuhan lain pun tak. Kalau Tuhan jadikan makhluk, Tuhan tidak tetapkan, Tuhan apa ini? Bukan Rabbul Alamin. Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan yang menyusun, Tuhan yang mengatur. Itu baru Tuhan tu. Mana apa yang ada ni terikat dengan dia berlaku. Apa yang ada berlaku ni dia buat berlaku. Tu Tuhan. Tak ni tak misal kita, tak sama kita. Tak sama kita ni kan? Kalau kita ni bebas-bebasnya, kita jangan buat bahasa sepatah. Oh dah tak paham kita. Kalau kita buat tergapang, dia boleh buat kata lain, tak ada benda kita. Tapi Tuhan mesti Tuhan susun segala-gala. Tuhan susun segala-gala. Tuhan menetap segala-gala. Kesusun azal. Sama masa, kita bebas-bebasnya. Lagilah. Komang jadi Tuhan ni pula. Lagi berat. Saya nak faham. Benda ni. Apa itu kan? Satu, apa benda apa? Tak apa benda pun benda lah. Tak mesti kan? Batu kita ni hanya maslahat menzahirkan tempat zahirnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita sebenarnya. Cuma kita lupa ke Tuhan, kita boleh jadi macam Tuhan. Itu lupa ke Tuhan. Kita hanya zahir tempat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita semua adalah istiak usaha itu kena letak molek. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Itu sebab aku terikat. Memang kita terikat. Tak, apa perlu kita dikatakan ada pilihan kalau terikat tak sedar kawin. Betul lah kita. Kenapa kita dikatakan ada pilihan dalam keadaan terikat dengan ketentuan? Jawapan ni la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jawapan tidak datang ayat Quran dan ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan tanya hari akhirat. Kalau kita masih berkata pilihan, bebaslah orang yang pilihan. Sejalan dia tahu tak. Satu je berlaku. Pilih apa? Kalau dia akal kita. Satu barang, satu benda. Lepas tu, kepada awak nak ambil amannya pun. Dari kebebasan kepada bumi ni, apa mana nak ambil? Barang tu barang, satu ditulis.
kita pilih nak ambil orang pilih. Pilih apa usaha barang. Kalau nak kata pilih ambil, ada 2-3 barang. Ada 2 barang, pilih. Nak buat mana ni? Kali pilih usaha barang. Awak tak ada pilihan dah, awak ambil kenang pun. Jadi Allah Ta'ala menetapkan satu jalan. Satu macam mana dikatakan kita ada pilihan? Walau kita tak ada pilihan. Kita ada pilihan zahir. Itu je lah. Zahir memang kita ada pilihan. Zahir. Tadi lah kita tak ada ikat zahir. Tak ada sosok-sosok zahir ni. Tapi benar-benar ikat dengan tentukan azal. Tak sini. Apa ni? Kita pegang. Allah yang berkuasa, yang mengendaki dan yang menentukan, yang menetapkan, yang menyusun. Menentu, menetap, menyusun segala-gala perkara. Jadi kalau tanya, kalau Allah telah menentukan segala-gala, apa perlu kita berusaha? Apa perlu kita berusaha? Memang kita berusaha. Allah telah menetapkan segala-gala kan? Ajar mau rezeki apa semua jodoh kau tetaplah segala-gala. Apa perlu kita usaha? Tak apa. Tidak usaha. Usaha akan berlaku. Setiap saat usaha akan berlaku di kita. Apa usaha? Memang kita berusaha. Berusaha ni dikira benda. Dapat tetap rezeki, buat kerja ke apa? Apa kerja dia usaha? Tadi lah. Kita bernafas pun usaha, kita bergerak pun usaha, kita bangun pun usaha, kita pergi makan pun usaha, kita pergi tidur pun usaha. Usaha. Orang tak ada kerja. Jangan malas sama kerja lah. Dah, usaha dah. Usaha juga. Sebab apa? Ni duduk atas kursi malas tu, usaha juga. Yang mana juga duduk atas kursi malas kau tak usaha. Usaha lagi dia sama situ. Lepas bergerak usaha kita pun. Satu orang malam, usaha ahli, orang malam, tak kerja malam. Dia kata, kau tak ada rezeki. Lepas tu, nak dia kata pula, hari ni tak ada rezeki ni dapur ada. Bagus, kau tak ada rezeki dapur. Jangan duduk kalau ke Tuhan. Benda tu benda tak baik. Benda tak kami yang kalau ke Tuhan. Kita, jangan gitu kan. Bila kau tak kerja, siapa seorang tu gagak. Tak ada kurang tu. Betul lah dia hari pemalas. Macam-macam salah lah dia kan. Kan lakukan segala-gala. Kenapa? Tuhan menghendaki, Tuhan menentu, Tuhan menetap. Jadi hakikatnya kita terikat mana apa? Majbur. Terpaksa terikat dengan ketentuan Allah. Kita terikat sebab kita hamba Allah, makhluk Allah. Kalau kita makhluk Allah boleh ubah ketentuan Tuhan. Gagah kita daripada Tuhan pula. Tuhan menentukan berdiam. Dah. Kita pilih berdiam. Lebih baik daripada ketentuan Tuhan. Apa benda kalau kita pilih daripada ketentuan Tuhan? Kalau kita pilih adalah ketentuan Tuhan. Jawab orang tu baca lain. Mana benda baik? Sama dengan dia baik. Mana kalau kita tentu, kalau kita pilih itulah. Itulah ketentuan Allah pada azal. Itu macam mudah je. Tapi kalau kita tak ada pengajian akidah atau soal pula, kalau Tuhan tetapkan kita jadi macam robot ini programkan. Kita tak ada pegangan. Kita tunggu. Tapi kalau kita ada pegangan, mahal kiri kita. Kita kata tanya. Jadi kalau robot diprogramkan, hebatlah Tuhan ni. Berapa Tuhan ni susun lagi. Ini hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan susun lagi. Tuhan jahat. Kau jahat Tuhan susun juga. Kenapa Tuhan susun jahat? Dia tanya kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kau weh. Kenapa Tuhan tentukan kau jahat? Kenapa Tuhan tak tentukan baik? Tebel-tebel tanya. Saya tanya, apa Tuhan awak kita tak buat tak pun? Saya tanya baik jahat je.
Itulah pun. Bukan Tuhan perlu kepada kita, Tuhan terkait lepas daripada segala-gala. Kenapa Tuhan jadikan kita? Adakah bila kita mengabdikan kepada Allah, Tuhan jadi naik kedudukan? Tak. Tapi terkesan pada makhluk yang Allah jadikan. Baik pun saja terkesan, derhaka pun Tuhan tidak terkesan. Sebab terkait daripada segala-gala. Kenapa Tuhan buat? Kenapa tanya kerja Tuhan? Tapi syariat ni usaha lah. Itu syariat. Dan kita buat kalau syariat ni pun kita Tuhan juga. Sebab pegangan Tuhan itu segala-gala. Bak pesko, bak syariat zahir, kita wajib berusaha. Hukum. Tapi bila kita berusaha, hak diwajibkan oleh Allah, itu pun ketentuan Allah. Ada. Allah kita buat usaha tu. Kita buat usaha yang halal, ketentuan Allah. Kita buat usaha yang haram, ketentuan Allah. Apa jangan kita ni? Tapi persyaratnya, ni hak baik, hak halal. Ni hak dosa, hak haram. Kita dituntut usaha, kita berusaha pun adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kita. Tapi tak adalah, usaha tetap usaha kita. Pegangan tetap ada. Apa berlaku di kita? Semuanya perbuatan Allah. Tapi hukum zahirnya, usaha ni kita. Baik kita, tak baik pun kita. Ni hukum ekor zahir, itu. Tapi pegangan kita tak ada. Hakikatnya semuanya sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala pada azab. Berlaku pada masa itu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrat. Mudah je. Tapi masa saya ngaji dulu, itu mudah je nampak ni. Sebab aku tak fikir mudah kan. Mudah. Tak nak kau lagi. Kau hilang lah. Mudah. Tapi kalau kita tak ada permulaan agama mengenal Allah ni, jadi yang cerita, payah ni yang dia duduk lawan makhluk dalam kepala otak dia. Cuma macam-macam. Sebab tadi, tapi seorang dia tak ada. Dia kata usaha tu hukum syariat. Tapi sebenarnya kita kena usaha setiap saat. Tak ada orang tak usaha ni. Mana orang tak usaha? Mati dia tak usaha dah. Kita bernafas usaha, kita bergerak usaha. Semuanya usaha letak kepada kita. Hakikatnya segala-gala perkara Allah menentukan, Allah menghendaki, Allah menyusun, Allah meletak bila sedia kala ketentuan azal. Ini maksudnya yang dengan dia kira sedia menghendaki tiap-tiap mungkin. Sedia menghendaki kenapa? Allah menentukan, menghendaki sedia kala. Dan menentukan dia. Menentukan atas tafsir. Mana nak mentafsirkan menentukan mana apa? Menentu. Meletak ni dengan tengok daripada barang yang harus atasnya, erti atas mungkin itu. Tengok barang yang harus atasnya. Ini insyaAllah lah kita surah minggu akan datang minggu depan. Iaitu barang yang harus atasnya, perkara-perkara yang boleh ada, tak ada. Barang yang boleh ada dan boleh tak ada. Dia kata boleh ada, tak ada. Lepas tu yang berlawanan. Itu koma pula situ ni. Yang boleh ada, tak ada. Boleh ada dan boleh tak ada. Tapi masa lain-lain lah. Ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Bukan semasa. Semasa tu mustahil. Berhimpun dua yang berlawanan, maka mustahil. Di masa sama, ada punya, tak ada punya. Itu mustahil. Jadi kata boleh ada, tak ada ni, boleh ada dan boleh tak ada pada masa lain-lain. Ini sekarang ada, boleh. Tengah-tengah ada tu boleh tak ada. Boleh. Bila masa je tak ada beritanya. Kalau masa tak ada itu, boleh ada. Ada. Tengah-tengah ada ni, boleh tak ada. Lepas tu, diadakan kembali. Diadakan kembali dari akhirat. Ada.
Dah ada. Kembali ke akhirat tak ada lah. Kalau tak ada, boleh tak tahu? Boleh tak tahu? Saya tak ada orang kekal selama-lamanya. Kekal ni Allah buat kekal. Kita bukan kekal macam sifat Allah makhluk tu. Allah kekal sifat Allah tu. Makhluk tu memang sifat Allah. Kita kekal. Selepas dibangkitkan pada hari akhirat, kekal dikekalkan oleh Allah. Mana apa? Kita ni masa lagi terima tak ada. Walaupun bangkit. Tapi kita beriman lah. Kita syurga neraka kekal selama-lamanya. Kita beriman. Tapi diri kita sebenarnya boleh ada, boleh tak ada. Memang ada bagi mana boleh tak ada. Cuma tak menentukan kekal lah kita ni. Hak boleh tak ada semua tu. Hak ada semua. Hak ada semua. Mana tak ada? Pasti tak. Anak orang mandu. Tak ada, pasti tak. Isteri yang boleh. Jangan ada tu. Mandu tak ada, pasti tak. Tapi anak orang mandu ni, mustahil kan ada. Harus. Boleh ada, boleh tak ada. Jadi kajian. Orang mandu tak ada anak. Tak ada. Bukan ada, bukan akad. Bukan akad. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi kalau itu tak ada orang mati. Tak ada lah. Tapi dia orang tak ada tu boleh tak ada? Boleh. Boleh ada. Sebab semua kata kan. Mana akal kita boleh terima. Kalau tak ada anak mandu betul-betul, boleh jadi ada. Tapi adanya. Adanya. Tak berlaku dah mandu. Cik doktor mulut dah memang mandu. Tak ada lah. Bukan ada. Tapi bukan akal. Bukan akal boleh terima. Berada ni. Doktor kata tali anak tu. Tali anak kalau doktor kata. Accident. Bila accident ni cedera. Cedera dalam masalah dia ni. Kalau doktor kata kecederaan dia ni memang tali zuriat. Tali anak. Tali anak. Siapa mahu nekok. Mengandung lah bini. Mengandung bini ni. Doktor kata dok ni. Laki dia ni memang tak ada nunuk. Mesti dia paruh macam accident ni. Ulang pula masa tu. Kena pindah kerja tu jauh-jauh. Jauh-jauh dah ni. Jauh. Dia kau kerja kan? Dah pindah kau kerja. Kan terlalu jauh. Lepas tu, mandu pula. Betul ada tak? Memang tak lihat oleh Zulia. Mandu lah lelaki. Boleh tak mengandu. Lepas beranak. Adalah cakap telefon. Dia sungguh ni. Anak tu lelaki dia. Muka lelek tu lelaki dia. Macam mana orang buat muka lelek tu lelaki dia? Kalau tahu muka hitam ke apa ke, tu lelaki putih tak kena ni. Tu lelaki putih tapi anak hitam. Kata dok. Ni bangla mah dia hitam ni. Ni. Tapi sebab Tuhan buat tu jadi betul no. Memang siapa tu besar pun. Memang mirip ayah dia. Dan dia kata, anak dia sungguh ni. Lek-lek. Dia tak ada benda dulu. Allah kuat tu dia kalau mengaku nama kening. Dia tengok. Lepas tu kok kurang. Kalau dia cakap ni tak tahu tengok. Tak apa, kurang kita tak ada salah kat pun dia. Mulu. Dia tidak salah. Tak ada salah kat pun kita dia. Dia cakap dia tak sedar kalau terdengar. Dia sungguh ni. Anak lelaki dia. Muka lelek. Apa tahu berapa tu ni? Terkata tak banyak. Kita dulu memang tak banyak ke? Mandu. Asal ada timur tu. Sudah nak. Kalau timur tu apa tu tak? Tak pernah berlaku sebelum ni. Kalau dah betul kata tak ada. Nak jumpa di macam ni. Sudah sibuk dah kira dah. Itu ada. Biasanya bukan ada orang ni. Orang duduk macam ni. Mustahil oleh anak. Mustahil apa tu? Mustahil ada. Bukan mustahil nafi kekuasaan Tuhan. Mustahil anda mustahil. Itu perubatan doktor tak boleh anak. Mustahil oleh anak. Itu sedap kata mustahil mustahil kuasa. Itu kita sebab lain, kita sebab anda. Akal boleh terima ke tak? Akal boleh terima. Kalau kata beranak dia akal boleh terima. Tak betul lah kuasa. Jadi maknanya anak orang mandu ni segi upakan harus ada, harus besar tak ada. Harus je. Atau menentukan apa sudah, dia tak ada. Mana ada lah. Jadi bangkit dari akhirat.
kita ni bakal akhirat boleh ada, boleh tak ada. Tapi kamu letakkan kekal sama, kekal kita kan Tuhan tentukan. Dari segi hukum akal harus ada, harus ada juga. Walaupun selepas dibangkitkan pada hari akhirat. Iaitu perkara yang boleh ada, tak ada, yang berlawan-lawanan, dia nama akali mungkinat yang mutaqabilah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma allimna lima aqdamin wa fahimna kama sabiqin warzuqna bittaqalihin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.